Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kali ini dapat sekali lagi bersama saya Ustaz Rusli Mokhtar dalam siri Tadabbur Wahyu Faham Al-Baqarah ke-27 pada malam ini insya-Allah. Di mana pada kali ini kita akan melihat sambungan daripada ayat yang dahulu, ayat 25 dalam uh, siri yang lepas, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, anna lahum jannat, untuk mereka itu bahawa untuk mereka itu syurga, jannat, kebun-kebun, tajri, yang mengalir, min tahtiha, daripada bawahnya, iaitu di dalamnya, al-anhar, sungai-sungai. Okey, kita berhenti dekat sini dalam siri ke-26. Pada kali ini kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan makna-makna perkataan, iaitu kullama. Kullama iaitu dua perkataan. Ni dua perkataan sebab kullam ni sebenarnya kita dah jumpa makna kullu makna kesemuanya. Tapi disebabkan kedudukan grammar dia kullama, setiap kali, ma kullama, asalnya ma ni apa, jadi gabung kullama, setiap kali, ruziqu. Cuba tengok ruziqu, apa makna ruziqu? Dapat ni tak? Cuba kita buat ni sikit, test sikit. Ruziqu, kita buang waw dengan alif kat belakang ni, tanda dianya adalah tambahan, ramai mereka kan. Tinggal ruziqu. Waw dengan alif ni buang. Ruziqu dekat-dekat lah dalam bahasa Melayu kita, rezeki. Ruziqu ni memang asal dia daripada rezeki, tetapi ruziqu maknanya di dengan kan, direzekikan. Rezeki maknanya makan. Dalam Al-Quran dia banyak menggunakan untuk beri makan, maknanya makanan, memakan. Ruziku, diberi makan. Apabila setiap kali diberi makan, maknanya orang dalam ni, keadaan ni dalam syurga kan. Dalam ni, sebelum ni cerita dalam syurga ada taman-taman, lepas tu ada sungai yang mengalir, dan tambah lagi ialah setiap kali diberi makan, maknanya setiap kali orang dalam syurga tu makan. Sebab apa? Minha, daripadanya. Daripada apa? Daripada jannat ni, daripada syurga ni. Setiap kali orang dalam syurga tu diberi makan daripada syurga. Apa maksud diberi makan daripada syurga? Syurga tak boleh makan kan. Yang makannya ialah benda yang ada dalam syurga tu lah. Setiap kali direzekikan dia daripada syurga, apa dia? Min samaratin, daripada samarah. Samarah ialah boleh bermaksud buah-buah, boleh bermaksud hasil mahsul. Rizqa, sebagai satu rezeki. Iaitu maknanya di sini dia nak katanya apabila orang dalam syurga tu diberi makan. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Qalu, rizqa ni rezeki lah. Tengok, ruziqu, rizqa. Sebab apa? Kita sebenarnya sama kan? Razaqa. Razaqa sama. Sebab apa sini rizqan ni? Sebagai satu rezeki. Ni dia kata direzekikan. Itu diberikan rezeki.
diberikan, ruziqu rizqa. Mereka tu diberikan rezeki dengan satu rezeki. Qalu, mereka berkata, orang dalam syurga tu berkata bila dia makan daripada buah-buahan syurga, mereka berkata. Saya ubah warna di sini sebab apa? Sebab ni sebenarnya ni perkataan yang kita pernah jumpa. Jadi saya warna ni untuk membezakan antara satu perkataan dengan satu perkataan saja. Sebenarnya lebih tak warna pun tak apa. Lebih mudah. Qalu, mereka berkata. Kat mana mereka? Wow ni. Mereka asalnya qala. Ya. Asalnya qala. Tapi bila ramai qalu. Mereka sebab ahli syurga bukan seorang. Ahli syurga ramai. Qalu hadzal ladzi. Dia tak ada perenggan ke tanda-tanda menunjukkan ni kata-kata, tak ada. Kita kena faham sendiri. Jadi sebab itu para ulama mengkaji ni kata-kata siapa ni. Ini maknanya dia petik perbualan. Dia petik perbualan daripada ahli syurga. Ahli syurga kata apa? Hadzal ladzi ruziqna min qabl. Hadza maknanya ini. Ini allazi apa dia? Yang kan? Inilah yang ruziqna. Na maknanya kami. Ruziqah direzekikan. Ni, ulang balik dah. Memang banyak berulang Quran ni. Kullama ruziqu, setiap kali mereka diberi rezeki. Mereka berkata, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna. Inilah yang kami telah direzekikan. Maknanya kami dah diberi makan, diberikan. Nah ni kami, ruziqna. Diberi rezeki, kami telah diberi rezeki min qablu. Min qablu ni min daripada, qablu sebelum, tapi kalau kita nak terjemah senang, kita tak payah terjemah satu-satu, kita buang ya min daripada. Sebab bahasa Melayu dia kata sebelum ini ya. Jadi dalam bahasa Arab daripada sebelum. Nak faham macam mana daripada sebelum, tapi kita terjemah sebelum ini. Iaitu balik pada kata-kata orang dalam syurga. Qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna. Inilah yang kami telah diberikan rezeki min qabl, sebelum ini. Maknanya apa? Memang kata-kata ni para ulama pun bincang panjang. Apa maksud ni? Sebab dia kata-kata dia setakat tu saja. Inilah yang kami diberikan rezeki sebelum ini. Kemudian ayat selepas ni dia tukar dah, dia tak ada dah kata-kata orang dalam syurga tu, setakat ni saja. Jadi menyebabkan ada di kalangan ahli tafsir dia kata, oh, orang dalam syurga dia makan buah-buahan dalam syurga ni, lalu dia berkata, inilah yang kami makan di dunia dulu. Min qablu tu, sebelum ini tu, maksudnya di dunia. Jadi sebab apa? Sebab dia maknanya yang dia kata ni, ini tafsiran ya. Dia kata ni bila dia lihat, bila dia tengok buah-buahan dalam syurga tu, dia pun kata, ni makan dah dulu di dunia. Buktinya tafsiran ni, hujah dia ialah ni, ayat selepas ni Tuhan kata wa utu bihi, dan didatangkan dengannya. Buah-buah tu didatangkan kepada orang tu, maknanya dia nampak mutasyabiha, serupa. Jadi bila kita tengok benda yang serupa macam mana, mesti kita kata, oh, makan dah dulu ni di dunia. Macam tu lah. Jadi kena tafsir ni ialah kita kena faham ada ayat lain pula yang mengatakan
hadis Nabi SAW mengatakan dalam syurga ni ada ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah terbayang pada pemikiran manusia nikmat dalam syurga. Tiba-tiba kat sini kata, ni pernah makan dah dulu. Jadi macam mana nak tafsir supaya nas ni tidak bertentangan dengan nas satu lagi. Yang mengatakan tak sama dengan yang mengatakan sama. Sebab Quran ni tak tersalah. Jadi sudah tentu kita kena faham tu dengan cara supaya dia tidak bertentangan. Jadi caranya ialah di sini sebab dia kata inilah yang kami makan dulu di dunia. Jadi tafsiran dia ialah dia kata ni sebelum makan. Sebelum makan dia tengok sebab apa ni? Tuhan kata dan didatangkannya sama mutasyabiha, serupa dari sudut tengok. Tapi bila makan, jauh lebih sedap, tak tergambar lebih sedap. Di situlah adanya unsur dalam syurga ni, ada unsur nikmat surprise. Maknanya ingatkan pernah makan dah dulu. Bila makan, jadi wow factor tu ada. And ini rupanya tak pernah lagi lah kalau macam ni. Macam tu barulah nikmat ni dia bertambah nikmat bila kita dapati apa yang kita sangka tu lebih daripada apa yang kita dapat tu lebih daripada apa yang kita sangka. Jadi dia ada unsur tu. Contohnya saya nak senang bagi faham ialah macam ni lah contoh. Kalau kita kata ada orang dia bagi hadiah kat isteri dia, kat anak dia kan. Hari jadi. Dia pun bagi kotak kecil kan. Kawan tu pun terima kasih. Kan. Buka-buka cincin yang harga mahal. Jadi dapat hadiah tu seronok dah. Tapi dapat yang special tak sangka tu dia menjadi satu keseronokan. Jadi sebenarnya Tuhan nak gambarkan keadaan orang dalam syurga ni dahlah seronok. Tapi bertambah seronok dia. Itu dia. Walahum fiha azwaj. Dan sebut lagi, tambah lagi nikmat lain dalam syurga apa dia? Walahum, dan untuk mereka. Ni ada 3 perkataan kat sini. Walahum, dan untuk mereka. Semua ni kita dah jumpa. Saya ulang balik sebab apa? Sebab tak kisah orang tu baru masuk hari ni, dia tengok video ni pun dia boleh ikut juga. Sebab kita akan ulang bagi tahu. Jadi kalau orang yang masuk awal, dia pun ni dah banyak kali dah jumpa ni. Memang pun saya memang sengaja nak suruh dengar macam tu. Walahum, dan untuk mereka fiha, padanya, pada apa? Pada syurga lah, di dalam syurga tu. Fiha, sebab apa ha? Bukan hu. Sebab syurga ni perempuan, jannatun. Jadi dia pun dia tu untuk perempuan. Walahum fiha azwajun. Azwaj maknanya pasangan. Kita kurang jumpa lagi azwajun. Mutahharatun, yang suci. Biasa dah kalau orang pergi surau, dia biasa dengar ceramah bab apa? Bab taharah. Taharah bersuci. Mutahharah yang disucikan. Kuning juga sebab mungkin jarang dengar. Azwajun mutahharah. Wahum, dan mereka. Hari ni jumpa wow. Sebab tu saya kata siapa yang ikut banyak kali dia akan ingat ni dulu. Wow ni, dan hum ni mereka. Fiha, padanya. Ni ada dah fiha. Walahum fiha, dan untuk mereka padanya, di dalamnya lah, dalam syurga itu pasangan yang suci. Wahum, dan mereka fiha, di dalamnya. Sekali lagi lah ini fiha.
Ingat yang ni pun hari ni dah okey dah. Khalidun, kekal. Mereka dalam keadaan kekal. Kekal ni apa dia? Satu nikmat lagi lah. Jadi berapa nikmat? Nikmat ada syurga. Lepas tu dalam syurga tu nikmat cantiknya dengan sejuknya. Macam-macam nikmat lah. Apa dia? Dia beritahu dengan ada sungai je. Kita boleh tafsir sendiri. Sebab dengan ada sungai tu seronok mandi sungai. Suasananya dengan macam-macam akibat dari ada sungai. Lepas tu ada makanan. Lepas tu makanan sedap tapi surprise. Ada pula nikmat kejutan, iaitu mendapat lebih daripada apa yang disangkakan. Kemudian ada pasangan. Makan tempat duduk sedap, makan sedap, ada pasangan pula yang bagus, mutahharah, yang disucikan. Apa maksud suci ni? Macam-macam tafsir lah. Ada yang kata yang pastinya lah suci daripada haid dan nifas tu memang dah orang perempuan dalam syurga tak ada dah benda tu. Suci daripada benda-benda kotor, benda-benda yang ni pun suci juga. Dan suci daripada perangai-perangai yang memeningkan kepala. Orang lelaki ni dengan orang perempuan ni biasalah kehidupan rumah tangga. Baik kat sini tak kena kat ni, baik kat sini tak kena. Dalam syurga habis tak ada benda tu. Wahum fiha khalidun, dan nikmat yang sangat besar yang membezakan nikmat syurga dengan segala nikmat dalam dunia ni. Yang ni dia. Apa dia? Kekal dalam syurga. Sebab kalau nak kira nikmat, dunia ni banyak dah nikmat. Tapi dia kalah kerana satu je. Dunia ni dia tak kekal. Habis. Jadi sebab itu Tuhan nak suruh kita mendapat nikmat yang kekal. Bila tak kekal ni, tak kekal. Kata umur berapa? 100 tahun. Sampai satu hari lagi nak mati, rasa macam 100 bentar je rasa. Sebab tak ada tu nikmat kekal tu. Nikmat tu hanya ada di syurga saja. Dunia ni seronok. Tapi sebab tak kekal tu masalah dia. Khalidun maknanya kekal. Jadi setakat tu saja untuk kali ni. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak pelajaran dan seperti biasa kita promosi siri tadabbur wahyu kepada sanak saudara dan sahabat andai kita untuk mereka mengikuti bersama kita dalam tadabbur wahyu faham Al-Baqarah. Setakat itu saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.